Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat petang. Yang bahagia, yang dihormati, Madam Pensyarah, Puan Azimah. Madam okey? Ya, Waalaikumsalam. Okey, alright. Okey, saya rasa semua presenter dah ada kecuali Encik Azman, dia on the way. Jadi presenter semua ready ya? Okey, saya dah ada Azman. Oh, ada. Okey, ngam. Okey, pertama-tamanya minta maaf kepada Madam di atas kita buat pada sesi malam sebabkan mungkin pada masa ini sahaja yang kita available dan Madam pun kita cuba buat pada Ahad tapi kita masing-masing pun tak free. Jadi first thing first, mohon maaf lah bagi pihak rakan-rakan yang lain. Ini sahaja masa yang kita ada dan dalam masa yang sama kita juga akan record presentation ni. InsyaAllah kita akan upload dalam slide presentation sekali lah. Okey, jadi tanpa membuang masa, saya mulakan terus. Saya mulakan sementara menunggu Indra. Indra tengah drive, so dia akan join by call lah nanti. Okey baik, saya mulakan lah. Baik, Baik, Encik Sapuan. baik, pada malam ini, pada petang ini, sesi petang ini kita akan membentangkan laporan program, iaitu laporan iaitu Phishing Attack Awareness Program, sesi perkongsian ilmu ataupun kita panggil sharing knowledge lah, yang mana dianjurkan oleh rakan-rakan dari UFA, UFB, UFC dan UFF. Seramai 62 orang menjayakan program ini dan kita harapkan telah berjalan pun, alhamdulillah. InsyaAllah pada malam ni kita akan present apa dapatan, apa yang telah berlaku, apa yang berlaku sebelum dan selepas dan juga semasa lah. Baik, pertamanya seperti biasa, kalau saya dan juga pasukan present, saya akan perkenalkan ahli kumpulan dululah supaya semua orang kenal siapa yang membentangkan pada malam ini. Saya sendiri, ada juga Puan Syafawati Syahira, Cik Siti Aisyah, Cik Syakir, Abang Handsome baju merah kita hari ni. Okey, Puan Adeline, Puan Salwa, Cik Nabilah dan juga Encik Azman lah. So total jumlah keseluruhan presenter pada sesi kali ini adalah 8 orang. So libat urus yang agak ramai supaya kita tahu semua program turut serta lah. Semua orang ada join. Baik, untuk agenda pembentangan kita ada pertamanya pengenalan, kita akan cerita latar belakang, objektif, kepentingan komuniti, siapa yang terlibat, carta organisasi dan juga gancat lah program. Seterusnya kajian literature. Okay, lepas tu kita akan go through apakah yang berlaku sebelum program, seterusnya semasa program, selepas program atau pasca aktiviti, dan juga penggulungan program lah, kesimpulan. Dan pada perkara 7, 8 dan 9 ini lebih kepada bahagian-bahagian lampiran lah. Kami akan tunjukkan apa yang kami dapat di dalam bahagian lampiran. Dan kita ada yang ke-9, Indra pun baru sampai. So welcome Indra. Ucapan penghargaan daripada pengarah program lah. Kita akan dengar sedikit ucapan daripada pengarah program. Baik. Yang pertama, pengenalan. Pengenalan akan dibentangkan oleh saya. Baik, serangan pancingan data atau phishing. Ini adalah satu komunikasi palsu yang nampaknya datang daripada sumber yang boleh dipercayai, tapi boleh menjejaskan semua data. Okey. Maknanya mostly email lah, kita semua tahu ini adalah mostly email. Kita nampak email tu nampak macam legit, macam ori, orang kata kan. Tapi sebenarnya ada something pancingan yang berlaku di sebalik email tu. So kita rasa kebanyakan kita pun telah di-awarekan, telah diberi penerangan pada sesi yang lalu bagaimana at least kita boleh nak kenal pastilah. Jadi kita perlu berhati-hati. Pancingan data ni bermula dengan email penipuan atau komunikasi lain yang direka untuk memikat mangsa. Kita nak tarik, diorang nak tarik attract victim, untuk tak kisahlah nak bagi akaun bank ke apa ke. So ini adalah dia punya modus operandi lah.
berfikir sebelum anda klik. Ya, iaitu yang kita nak tekankan sepanjang itu telah pun kita tekankan sepanjang program itu hari lah. Baik, latar belakang program. Okey, ini adalah fakta. 94% malware ataupun perisian asal adalah dikesan melalui email. Maknanya daripada 10 email yang kita terima, 9 daripada 10 phishing attack yang ada dalam dunia ni, 9 ni adalah daripada email, ya. So jadi kita nak terapkan kesedaran, itu sebab kita buatkan program ini. Kita nak terapkan program kesedaran serangan phishing, yang mana ini adalah satu jenayah cyber yang telah menjadi berleluasa untuk mencuri maklumat, yang mana nampak legit, nampak sama macam original, tapi sebenarnya menggunakan untuk tujuan lain lah. Program ini yang dirangka khas untuk golongan pengguna internet dan email dengan matlamat menyampaikan mesej dan meningkatkan kesedaran kepada golongan pengguna tentang ancaman yang paling berjaya dan berbahaya dari semua serangan cyber. Baik, seterusnya saya hand over kepada next presenter. Go ahead. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua, terutamanya kepada Madam Nur Azumah dan semua yang hadir pada malam ini lah. So, saya Siti Aisyah binti Ahmad Kumari, UFA 200167 akan bentangkan modus operandi ataupun tujuan program kita pada hari ini, yang program yang berlangsung pada 20 Februari yang lepas. So, modus operandi program kita ialah pancingan data, ialah penipuan dalam talian di mana penjenayah menghantar mesej email berupa email palsu yang akan membawa kita kepada satu website dan meminta kita untuk menekan link serta memasukkan segala data peribadi kita. Maksudnya bukan segala lah, maksudnya macam nombor akaun, kata laluan dan sebagainya yang kita nampak, kita rasa email tu sebenarnya email yang benar tapi sebenarnya palsu. So objektif program kita hari ini wujud akibat daripada serangan pancingan data ataupun phishing attack seperti amalan menghantar komunikasi palsu yang nampaknya datang daripada sumber yang benar. Okay, biasanya daripada email lah seperti yang diberitahu Encik Safai. So, objektif program kita ialah, objektif ni ialah tujuan. Kenapa kita nak wujudkan program ni? Memberi kesedaran pentingnya bahayanya phishing attack ni. So, phishing attack ni sangat bahaya. Ialah sebab kita dah dedahkan kita punya maklumat peribadi semuanya dah tersebar, jadi memang sangat bahaya dan kita kena cepat-cepat lah private balik kita punya account. So pergi ke pihak yang bertanggungjawab lah, maksudnya pergi report dekat kita punya contoh bank, dia tukar password ke dan something else. So daripada program ini, siapa yang join, yang sertai program ini, dia tahulah bahayanya phishing attack kan. So dia daripada situ tahu macam mana nak elakkan daripada terkena phishing attack ni. Okay, seterusnya melahirkan generasi celik IT dan tidak mudah ditipu. Okay, daripada program ini juga kita kena tahu, kita kena sebagai masyarakat Malaysia, kita kena pandai menggunakan teknologi yang sedia ada lah. So tak boleh nak cakap tertekan, tak tahu tu palsu, sebab kita dah join kan, kita dah sertai program ni, jadi kita mesti ambil tahu bahawa bahayanya phishing attack ni. So daripada situ kita takkan tertipu ataupun takkan dapat jadi mangsa jenayah phishing attack ni. Okay, seterusnya melindungi diri dan keluarga daripada jenayah cyber. Ni sangat penting ya. Siapa je nak tengok kan, diri sendiri, malah keluarga sendiri ditipu oleh manusia yang tidak bertanggungjawab. Jadinya apabila lepas je sertai program ni, kita semua dah sedar, okay, kita kena bagi tahu ibu ayah kat kampung ke, rakan-rakan sekerja, bagi tahu sebagai orang bertanggungjawab lah kan. So kena bagi tahu mereka bahayanya phishing attack ni. Jangan main tekan je link apa yang dihantar daripada email. Jangan main, sebab sangat-sangat bahaya. Boleh hilang duit banyak-banyak. Okay, seterusnya kepentingan program. Program ni penting. Kenapa? Dapat wujudkan rasa tanggungjawab. Rasa tanggungjawab sebagai seorang individu dan masyarakat Malaysia. Rasa tanggungjawab sebagai seorang ketua keluarga, rakan sekerja. Sebab apa? Sebab kita dah bagi tahu semua masyarakat bahawa ialah tanggungjawab kita sebagai seorang individu kan, bagi tahu pada semua orang bahawa bahayanya phishing attack ni. So ini juga melibatkan masyarakat lah, sebab phishing attack ni adalah topik yang hangat, sebab
sekarang ni memang ramai yang terkena, bukan je penduduk luar bandar, malah yang dalam bandar yang tahu teknologi ni pun ada yang tak ambil endah je. Jadinya memang mudah tertipu lah. So ia melibatkan masyarakat. Program ini melibatkan masyarakat dan memberitahu bahawa pentingnya kita dengan kesedaran phishing attack ni. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekarang saya akan serahkan kepada Encik Syakir. Syakir mic tak bunyi. Boleh. Okey. Okey. Syakir sekali lagi tak dengar. Tak dengar. Ni ada. Boleh. Assalamualaikum. Salam. Clear? Boleh. Okey, saya teruskan. Minta maaf sekali lagi. Saya akan meneruskan dengan pembentangan berkenaan latar belakang organisasi dan komuniti. Okey, untuk dalam pembentangan saya kali ini adalah memberitahu penglibatan dalam program ini adalah terdiri daripada mahasiswa dan umum. Dari pelibatan daripada mahasiswa seramai 62 orang itu terdiri pada kos-kos yang terlibat ataupun kursus yang terlibat, iaitu daripada UFA, UFB, UFC dan UFF. Untuk kos UFA seramai 25 mahasiswa yang terlibat dan UFB seramai 13 mahasiswa yang terlibat. Untuk UFC 13 mahasiswa yang terlibat dan yang terakhir UFF kita ada seramai 11 orang lah mahasiswa yang terlibat. Okey. Untuk pelibatan dari tingkat umum, kita total adalah seramai 32 orang yang terlibat, iaitu daripada kalangan keluarga, kawan-kawan dan juga pensyarah sendiri dan jumlah keseluruhan penyertaan dalam program kita pada 20 hari bulan 2 hari itu seramai 94 orang. Next adalah carta organisasi program. Untuk program kita kali ini terdiri pada 8 bahagian. Yang pertama ialah pengarah program ataupun pengarah program, iaitu saudari Indra. Beliau banyak menguruskan segala perkara sebelum, semasa, selepas dan sehingga kini lah, sehingga selesai lah, bagi memastikan program kita yang kita rancang itu berjalan dengan lancar. Dan kedua, kita ada pencipta kandungan. Dia menyediakan segala isi-isi dan bahan bagi menyediakan slide pembentangan kita pada baru-baru ini dalam program tersebut lah, iaitu saudari Syakika. Seterusnya pemain screen, latar belakang kita yang paling penting dalam share slide, audio dan sebagainya, itu Rino. Seterusnya kita ada pencipta poster program. Pencipta poster program kita adalah pembentang pertama kita pada malam ini lah, iaitu saudara Safwan. Dia yang mencipta bagi menarik lebih ramai yang menyertai dan mewar-warkan program kita pada 20 Februari tersebut. Seterusnya adalah moderator. Moderator kita iaitu Ilham, yang arif lagi bijaksana dalam melaksanakan program dan mengatur percakapan yang baik dan sebagainya lah bagi melancarkan program pada hari tersebut. Seterusnya kita ada pengelaras. Kita terbagi kepada 3 grup untuk program tersebut. Kita ada grup 1, grup 2 dan grup 3. Grup 1 pengelaras kumpulan 1 ialah merupakan kumpulan pembentang bagi slide dan segala isi-isi dan segala maklumat yang disampaikan oleh pembentang. Itu adalah kumpulan 1 dan juga menjawab
soalan daripada kumpulan dua itulah. Kepada ketuanya adalah Syakir dan Budi. Seterusnya adalah peneras kumpulan dua. Kumpulan dua ni adalah kumpulan pembentang juga, tapi bagi sesi soal jawab. Mereka adalah yang mencipta soalan-soalan dan jawapan untuk para presenter ni lebih bersedia dan menambah info-info lah bagi dalam pembentangan tersebut. Dan terakhir sekali adalah peneras bagi kumpulan tiga. Kumpulan tiga ini adalah penyediaan dari segi video segalanya lah untuk sesi yang ketiga pada program tersebut diketuai oleh Angelina. Okey. Dalam group 1 terdiri pada 7 presenter kita pada hari tersebut. Iaitu terdiri pada Amirul, Siti Aisyah sendiri yang ada pada malam ini, Rahwa, Fiti, Imani, Nisha dan J. 7 orang ni sangat perform lah, sangat mantap bagi saya. Memang terbaik sebab saya yang merupakan penyelaras kuat satu. Dari segi pembentangan serta sesi soal jawab, mereka sangat berkeyakinan dan memang profesional. Memang melakukan persiapan yang betul-betul rapi lah bagi melancarkan program. Dan kita jalankan dalam jangka masa yang sangat singkat. Kalau kita tengok jangka masa yang sangat singkat bagi menjalankan program tersebut dari segi knowledge dan pengetahuan serta contoh-contoh yang banyak lah yang berguna kepada semua audiens yang ada pada hari itu. Untuk group 2 kita terdiri pada 4 orang, iaitu Syazlin, Talabani, Syafawati dan Azman yang ada pada malam ini juga. Mereka juga bekerjasama sebelum program, semasa program dengan menyediakan soalan-soalan yang hot lah dan juga jawapan untuk kepada presenter. Guru yang ketiga daripada Naufal, Syaza, Tuba, Yasin dan Maulana. Guru yang ketiga ni lebih kepada membentang setiap aspek dan perkara yang dimainkan dalam video, yang membentangkan kandungan yang ada dalam video dan memberi kefahaman kepada audiens lebih jelas berkenaan video yang ditayangkan. Okey, seterusnya carta dan program. Untuk carta dan program kita punya perjalanan lah sepanjang program Pitching Effect Awareness kita yang berlangsung pada 14 Februari. Kita penjelasan topik, maksudnya penjelasan topik oleh Madam yang memberitahu kita supaya program kita dilaksanakan dalam bentuk webinar dan sebagainya. Pada 15 hari bulan 2, sehari selepas itu kita kesepakatan antara kita 4 kos kita ni, antara UFA, UFB, UFC dan UFF, kita bersepakat untuk melaksanakan program webinar yang kita rancangkan dan tajuk pun kita dapat awareness lah untuk dalam masa 1 hari. Kita decide lah. Dan pada 16 hari bulan 2, pada hari yang ketiga selepas pada penjelasan topik pada 14 dan 2 itu adalah pengagihan tugasan. Bahagian tugasan ni kepada semua-semua AJK dan penyelaran 8 perkara dan pembentang semua tu adalah bahagian pada 16 hari bulan 2 lah. Kita adik-adik dan didik oleh kita punya penyelaras ataupun pengarah program. Dan pada 19 dan 2, 3 hari selepas itu adalah sesi pembentangan. Sesi pembentangan ini lebih kepada rehearsal penuh sehari sebelum program berlangsung. Dan program betul-betul program yang berlangsung pada 20 hari yang 2 yang kita sama-sama join tu lah. Ramai 94 orang yang join itu pada program yang berlangsung 20 hari yang 2. Program webinar kita berlangsung secara platform Google Meet secara online atas talian. Dan pada malam ini adalah pada nombor 6 adalah 3 dan 3 pada malam ini lah sesi pembentangan laporan hasil dapatan program yang kita sedang berjalan. Okey, seterusnya saya serahkan kepada ini. Okey, terima kasih Syakir. Sorry kita punya latar belakang ni agak bising sikit. So, saya akan bentangkan bahagian kajian literature serangan phishing ni. Okey, kajian komprehensif terkini dan anatomi baru ni diambil dari sumber Frontiers
in.org. So dengan pertumbuhan zaman internet sekarang ni dan penggunaan internet yang semakin ketara dan ramai yang mudah untuk berkongsi maklumat peribadi mereka dalam talian. So dengan berkongsi maklumat, sejumlah besar maklumat peribadi dan transaksi keuangan menjadi terdedah pada cyber jenayah. Dan pancingan data adalah satu contoh bentuk jenayah cyber yang sangat kesan yang boleh membolehkan penjenayah menipu pengguna dan mencuri data yang penting. So sejak serangan pancingan data pertama, kajian dari sumber ini dilaporkan pada tahun 1990 dan ia telah berkembang menjadi vektor serangan yang lebih canggih. Pada masa ini, pancingan data dianggap sebagai salah satu contoh aktiviti penipuan yang paling kerap berlaku di internet. So, ini bersama dengan serangan pancingan data boleh menyebabkan kerugian teruk bagi mangsa, termasuk maklumat sensitif, pencurian identiti, pencurian maklumat syarikat, rahsia kerajaan dan sebagainya. So, selain itu, pancingan data juga bertujuan untuk menilai serangan ini dengan mengenal pasti keadaan semasa pancingan dan menyimak teknik pancingan data sedia ada. Okay, seterusnya adalah kajian ini juga telah diklasifikasikan sebagai serangan pancingan data mengikut mekanisme pancingan data asas dan tindak balas yang abaikan kepentingan tekanan hayat pancingan dari hujung ke hujung. So artikel ini mencadangkan mengenai terpancing pancingan data baharu yang menyebabkan fasa serangan, jenis penyerang, kelemahan, ancaman, sasaran, medium serangan dan teknik penyerang. Selain itu, anatomi yang dicadangkan boleh membantu membaca, memahami kitaran hayat proses serangan pancingan data yang seterusnya akan meningkatkan kesedaran tentang serangan pancingan yang dalam bahasa Inggerisnya phishing lah. Dan teknik yang digunakan juga boleh membantu dalam membangunkan sistem inti pancingan data yang diagnostik. Selain itu, beberapa langkah pencegahan berjaga-jaga disiasat dan strategi baru dicadangkan. Okey, seterusnya kita serahkan kepada Encik Azman untuk terangkan pra-aktiviti. Okey, terima kasih Cik Evelyn. Saya Muhammad Azman. Pra-aktiviti iaitu kertas kerja program. Cadangan program. 1. Cadangan program. Cadangan program ini ialah secara sesi webinar yang bertajuk sesi perkongsian ilmu bertajuk Phishing Attack Awareness Program. Yang kedua, kumpulan sasaran. Kumpulan sasaran bagi program ini ialah jumlah peserta seramai 100 orang. Moderator iaitu Encik Muhammad Nur Hizam Bakar. Pembentang 7 orang. Penyelidik soalan 4 orang. Video dan penerangan 5 orang. Yang ketiga, tempat dan platform. Program ini ialah akan dijalankan menggunakan platform Google Meet. Yang keempat, matlamat program. Matlamat program ini adalah untuk memberikan kesedaran kepada peserta dalam penggunaan email dengan selamat dan bagaimana penipuan pancingan data ini boleh berlaku. Yang kelima, tarikh cadangan. Tarikh program ini ialah pada 20 Februari tahun 2022 pada hari Ahad pukul 2 petang hingga 4 petang. Yang keenam, tentatif program. Dimulakan dengan ucapan aluan oleh pengurusi majlis dan disusuri dengan program pembentangan yang bertajuk Phishing Attack Awareness. Persembahan video dan diakhiri dengan sesi soal jawab di antara pembentang dan moderator.
Dan yang ketujuh, kelebihan program boleh mengurangkan ancaman phishing attack. Kedua, amalan ambil berat di kalangan pekerja dapat dipertingkatkan dan dapat mencegah masa henti. Dan yang ke-8, imitasi program. Latihan sahaja tidak boleh menghalang kesilapan manusia. Phishing berjaya memintas pengkalan data. Untuk meneruskan pembentangan ini, saya serahkan kepada Puan Sarwar. Okay, terima kasih Cik Azman. Assalamualaikum, Madam dan rakan-rakan serta salam sejahtera. Okay, seterusnya saya akan membentangkan laporan keseluruhan. Kita dah dengar macam mana matlamat utama penganjuran, seterusnya macam mana perancangan. So keseluruhannya dapat disimpulkan bahawa penganjuran, matlamat utama penganjuran telah mencapai target kerana semua yang diharapkan telah dilestarikan semasa program. Seperti mana yang kita tahu, program phishing ni telah dilaksanakan pada 20 Februari 2022 daripada pukul 2 petang hingga 4 petang yang melibatkan peserta seramai 94 orang melalui platform Google Meet. Okay. Seperti mana yang kita maklum, tujuan utama telah diceritakan oleh Cik Aisyah tadi, kenapa kita nak buat, dan secara keseluruhan tujuan itu telah mencapai matlamat. Macam mana para pembentang telah menceritakan kenapa kita memilih tajuk Phishing Attack Awareness, menceritakan pula macam mana dia menarik kita untuk terpikat dengan phishing-phishing tu. So kita boleh orang kata beringat daripada terkena kail-kail yang dipasang oleh phishing-phishing. Okey, seterusnya objektif penganjuran adalah untuk memberi latihan kesedaran terhadap pemilik-pemilik data. Secara keseluruhannya, semua panel telah memberi maklum balas macam mana kita nak kesan kesan phishing attack itu diterima, cara kita nak melaporkan sekiranya kita menjadi mangsa, macam mana kita nak lindungi diri sendiri ataupun syarikat kita. So secara keseluruhan, objektif utama penganjuran adalah yang paling besar adalah untuk kita memupuk kesedaran dan saling melindungi. Bukan kita, mungkin orang sekeliling kita. Okay, untuk promosi dan hebahan, dengan masa 5 hari, Alhamdulillah, dengan kerjasama yang jitu daripada semua tim, phishing attack telah berjaya dilaksanakan seperti mana yang telah dirancangkan. Ini adalah poster program yang telah diilhamkan oleh Cik Safwan tadi. Dengan poster inilah kita berjaya mendapat liputan ataupun penyertaan daripada pihak luar yang mana dengan poster inilah dijadikan medium ataupun platform penyampaian yang program kita ni akan dilaksanakan. Berikut adalah platform yang telah digunakan dengan kerjasama semua ahli kumpulan, masing-masing buat status WhatsApp, masing-masing masukkan dalam Facebook, Instagram, Twitter, maka terhasillah jumlah peserta pada hari kejadian. Syafas dan Tahniah, itu saja dan seterusnya saya serahkan kepada Cik Syafawati. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih Cik Salwa. Selamat malam semua, saya Syafawati Samira. Saya akan bincangkan berkaitan pasca aktiviti. Setiap program, maknanya selepas program selesai, apa yang berlaku, apa yang kita dapat daripada hasil program itu. Pertama, objektif dan matlamat program tercapai. Berjaya memberi kesedaran kepada masyarakat umum. Aktiviti ini berjaya menambahkan ilmu pengetahuan penonton tentang kepentingan intelektual teknologi. So, kita berjaya 100% daripada presenter, walaupun presenter kita bukan di kalangan profesional, tapi presenter kita berjaya
menjelaskan secara terperinci berkaitan phishing attack ni kepada peserta yang terlibat pada hari tersebut. Seterusnya, limitasi program. Pertama, perubahan program. Perubahan sensitif sebelum, selepas serta perubahan secara keseluruhan pada saat akhir. Kita sedia maklum, sepatutnya program CSR untuk kami adalah tutorial, tapi disebabkan pandemik, kita terpaksa dirubah kepada webinar di saat akhir, iaitu selama seminggu sahaja. Dan kita berjaya menjalankan program ini dalam masa seminggu dengan komen yang sangat baik. Kedua, penyertaan redah kekurangan masuk untuk mendapatkan pengikut atau peserta untuk menyertai program webinar. So dalam masa singkat yang seminggu tu, kita agak limit untuk kita promote kita punya program, untuk kita sebarkan program kita kepada semua orang. Dan kebetulan pula jatuh kepada hari Ahad adalah hari untuk orang berehat. Dan tekanan masa itu menyebabkan kita punya tak terlalu ramai. Ketiga, sumber terhad tidak dapat menjemput panel yang lebih arif dan pasal mengenai topik yang dibincangkan. So, terjemput adalah di kalangan pelajar sebelum. So, dalam masa yang singkat pun, kita tak ada masa untuk kita bertanya email ataupun mendapatkan mana-mana source untuk kita jemput ahli panel yang memang arif berkaitan dengan phishing attack ini. Keempat, masa yang singkat, waktu terhad untuk PKR melaksanakan program baharu, iaitu seperti saya sebut tadi, dalam masa tempoh seminggu saja, kita kena ubah program PKR daripada tutorial kepada webinar. Kelima, komunikasi. Berkumpul yang pantas untuk berkomunikasi dan kerjasama dari ahli jawatan kuasa lain dengan ahli jawatan kuasa program. Dalam masa seminggu itu, kita ada beberapa kelas, tapi kita dapat sampai kata sepakat untuk menjalankan program ni dalam tempoh yang sangat-sangat singkat. Itu sahaja data saya serahkan kepada Cik Nur Nabilah. Okay, thank you Cik Syafawati. So next kita akan teruskan kepada cadangan penambahbaikan. The first one is a backup plan. So macam previously, macam seperti yang kita menekankan tadi, sepatutnya kita melakukan gotong royong, tapi disebabkan angka COVID yang makin lama makin mencanak naik, so we go to webinar. So that's the backup plan. And then the second one is perhebatkan promotion, memperhebatkan promosi. So nanti kita boleh promosikan kursus webinar kita dekat pelbagai platform. Macam kita tengok tadi, mungkin macam kita, sebab like sekarang ni orang makin suka, orang makin menggunakan apps TikTok. So macam tadi kita tak ada kehebahan di TikTok, jadi like after this kita boleh macam selain daripada kita Facebook, WhatsApp, status WhatsApp, apa lagi, apa-apa lah, and then maybe kita boleh masuk kat TikTok jugalah. This one kita boleh target kepada macam orang muda, budak-budak sekolah macam tu. And then yang ketiga adalah komunikasi berkesan. Kita kena sentiasa berhubung dengan semua ahli jawatan kuasa program, so that like macam tak ada berlaku salah faham. Semua ada understanding yang sama. Kalau tak boleh buat webinar, kalau tak boleh buat gotong royong, so what do we do from now on? I mean like macam maybe like macam okay, kita bagi masa, kita bagi how to say timing lah, so that like everyone is aware of that. Maksudnya semua orang tahu apa yang kena buat, dan tak adalah macam nampak macam tunggu kebapa ataupun tak sempat ada masa. The next one, memperhebatkan tempat urus, iaitu kita ikut maybe sebab macam kita ikut program webinar yang lain, so that kita boleh belajar apa yang kita perlu buat sebelum, semasa dan selepas. And then yang kelima adalah merujuk pakar, so that kita mendapatkan nasihat daripada pakar bagi meningkatkan pengetahuan macam mana kita nak uruskan, manage the program. Contoh macam maybe kita boleh macam maybe kita tahu how to say, sebenarnya kita perlu ada orang kata macam feedback daripada peserta, so maybe kita boleh sediakan Google Form before that. Okay, so next is kesimpulan. Kesimpulan program ini, apa itu phishing attack? Phishing attack ini adalah pancingan data untuk mendapatkan maklumat daripada orang ramai.
dengan berniat jahat ataupun motif untuk menipu mangsa, terutamanya duit. And then salah satu serangan yang berbahaya berlaku dalam organisasi perantara pribadi dan sebagainya. Contoh company yang memang very private and confidential. Contohlah macam pharmaceutical company, okay, and then like macam bank. So that one like macam memang kalau orang-orang bekerja dekat this kind of company, then memang I believe there is like macam memang akan ada training untuk staff-staff untuk kita mengelakkan phishing attack ni. And then the tujuan program webinar ini adalah untuk memberi kesedaran kepada orang ramai apakah itu phishing attack dan bagaimana cara-cara yang kita boleh overcome kalau kita dapat call ataupun kalau kita dapat email, apa yang kita perlu buat. Kalau contohlah ni saya boleh bagi daripada email Outlook. So macam there is like tab dekat atas tu yang kita boleh tekan this is a phishing attack. So kita boleh tahu, okay, let's say macam sepatutnya let's say lah at googlemail.com tapi maybe dekat situ at my.com. So there is no L there. So kita tahu, oh, this is like phishing attack. So kita boleh report the email. And then penyertaan. So Alhamdulillah, walaupun macam benda ni dalam masa seminggu, tapi kita still dapat feedback yang baik. I mean like penyertaan yang I mean like for 32 people to join the webinar dalam masa yang singkat is a very good numbers lah. So and then program webinar ni kita buat dalam Google Meet, perantaraan antara peserta dan petang lah. And then diharapkan program ni dapat memberi pengetahuan dan kesedaran kepada orang ramai tentang bahayanya phishing attack, apa itu phishing attack dan bagaimana cara-cara untuk mengatasi phishing attack ni. And then the second one is like for us to get to know each other, so that benda macam ni kita dapat tahu, kita dapat kenal. Contoh saya daripada UFF, saya dapat kenal Indra, saya dapat kenal Rashidi, saya dapat kenal Syazwani, saya dapat kenal Azwa, Zahir. So macam this kind of event memang macam agak bagus, sangat bagus untuk kita yang belajar dalam era pandemik, which is like only online class. Itu sahaja daripada saya. Next, senarai mensyukur. Silakan Safwan. Okey, terima kasih kepada semua pemetang yang lain. Baik, untuk penutup, jadi yang ini adalah senarai rujukan seperti yang saya maklumkan tadi. Jadi kita dapat maklumat-maklumat yang kita perlukan untuk pembentangan kali ini daripada 4 sumber lah, seperti yang tertera di skrin. Baik, senarai lampiran. Yang pertama adalah minit mesyuarat. Ini adalah perbincangan sebelum program yang mana kita boleh simpulkan ini adalah ad hoc meeting yang mana betul-betul kita fikir apa yang kita perlu buat untuk menggantikan program kita yang tak jadi itulah. Jadi kudos to everyone involved. Tahniah. Baik, ini adalah seterusnya senarai kehadiran. Baik, seramai 94 seperti tertera di skrin, yang mana dengan masa yang sangat singkat kita dapat tarik at least hampir capai target 100 orang. 94 kita dapat penuhkan at least kehadiran lah. Jadi ini antara soalan-soalan yang telah dirangka, diajukan dan telah dipunjawab oleh ahli-ahli panel serta juga tim lah yang lain. Baik, seperti tertera, dan ini adalah muka-muka keceriaan sepanjang program berlangsung. Kita harapkan program ini dapat diteruskan lagi di masa depan dengan lebih baik, ditambah baik. Dan ini adalah maklum balas umum daripada umum lah yang kita dapat feedback. Rata-rata memberikan feedback yang baik, Alhamdulillah. Yang mana kuncinya di sini adalah input yang ramai yang tak tahu ada benda ni jadi tahu. Itulah objektif tercapainya program ni lah. Itu yang kita nak. Baik, seterusnya sebagai penutup, saya dengan segala hormatnya mempersilakan pengarah program Indra untuk menyampaikan ucapan dan juga ucapan penutup penghargaan beliau. Dengan segala hormat dipersilakan. Terima kasih Syazwan. Thank you semua untuk successfully bagi program tanggungjawab sosial ini dengan baik. Okay, Madam, izinkan saya mengucapkan saya punya ucapan dalam bahasa Inggeris kerana saya di jalan raya dekat emergency line, so saya lebih berconfident untuk bercakap dalam bahasa Inggeris. Okay, Madam,
Yes, Indra. Okay, I'm here to give my last words for my team as a sailor of the boat for this program, and with the desire to say thank you to each and every one of you for the hard work. Thank you so much for your diligency. That is why I think we as a team able to make it happen in a short week. This program successfully today. And also, Madam, I would like to share that the hard work came in the form of all the late nights, all the last minute phone calls, all those planned meetings, Google meetings. I'm witnessing each group as given their hard work in actions through all those acts, and really gives me a huge gratefulness to know that we worked as a workforce, being creative and hardworking teammates for one another. Thank you everyone, thank you all my friends, all the course-mates, thank you so much. And Madam, thank you so much for your guidance and support towards the program and the course. I'm very glad being assisting you from last semester. And also, I'm very grateful to have you, Madam, as our lecturer. Thank you so much. Okay guys, Madam memang bantu kita banyak. Walaupun saya message Madam, malam-malam pun Madam tetap menjawab soalan-soalan saya untuk memberi manfaat untuk memenjayakan program tanggungjawab sosial ini. And Madam, I'm really very thankful to you, because you never neglected me when I was asking all those questions despite of the time. Thank you so much, Madam. And teammates, terima kasih banyak-banyak kerana membantu program ini. Walaupun saya telefon malam ke, pagi ke, walaupun quarantine pun, you all memang bantu untuk menjayakan program tersebut. And I'm really also will like to thank the Gotong Royong team, the proposal team and also the site visiting team. Ambil masa untuk pergi building UM untuk bercakap dengan Encik Zaini untuk dapatkan maklumat untuk buat gotong royong. Tetapi kita tak dapat berjayakan buat gotong royong secara meluas. Tetapi kita tetap menjadi satu tim bekerja dalam program ini. And terima kasih untuk pilih saya sebagai pengarah. Ini memberi saya satu tanggungjawab yang besar dalam short period untuk jalankan program tersebut. Terima kasih, and minta maaf kalau ada sesiapa rasa sakit hati ke ataupun tertekan pasal pressure kita punya course. Kita kena buat seawal cepat untuk habiskan. So thank you semua, and thank you Madam. That's all from my end. Thank you so much. Okay, thank you Indra. Jadi last kata ucapan daripada Puan Madam. Kalau ada apa-apa soalan yang nak tanyakan, insyaAllah kami cuba jawab lah. Okay, boleh dengar ya suara saya? Boleh kan? Boleh, Madam. Okay. Thank you so much for all your kita kata thoughts kan, ucapan semua. Terima kasih. Tapi saya nak conclude dulu untuk yang presentation hari ini. Saya tak ada apa-apa soalan sebenarnya. Okay, cuma saya nak beri ucapan terima kasih juga. Tanya kepada awak semua, kepada semua pelajar. Kita hanya ada lebih kurang dalam 5 hari kalau tak silap saya tadi untuk kita sempurnakan, walaupun short notice kan buat secara ad hoc, tapi you telah berjaya untuk sempurnakan dengan sempurna. Dan saya nampak memang saya nampak effort daripada group ni adalah yang saya sangat-sangat puji adalah walaupun kita ni ramai, tetapi you try untuk sehabis baik untuk assign tugas tu accordingly. So memang kita nampak dalam presentation ada 3 group yang deliver. Lepas tu hari ni pun saya nampak ada juga group yang betul-betul bersungguh-sungguh nak buat presentation hari ini. Walaupun saya tak dapat nak buat hari Ahad kan, biasalah sebab hari Ahad ni kita ada sama team, jadi agak sukar untuk nak reschedule. So saya nampaklah kesungguhan you all. Begitu juga dengan belakang tabir yang
yang ada dekat belakang tabir, yang backup. So very good. So saya rasa tak ada masalah. Saya tak ada apa-apa soalan langsung. Very clear presentation and then very good flow. Kita kata well organized flow. Dan kita dapat 32 pelajar kan? 32 pelajar pula. 32 of participants kan? Betul tak? Betul. Yes, madam. Alright. So satu saja saya nak confirmkan untuk penilaian komuniti, okey? Ya, madam. Saya sudah submit dekat UMSA. Okay. Alright. Thank you, Indra. Okay, thank you. So untuk report, Indra, have you submit the report as well? Untuk report dengan slide presentation, lepas ni saya akan submit dalam UMSA, madam. Okay, no problem. Just taking care of your safety ya. Indra, saya risau sebab you kata you park dekat emergency lane. Ya, madam. I tengah jalan dekat Federal Jam. Lagi hujan. Dah. Saya terpaksa nampak tepi. Okay. So tolong please take care, okay? Drive safely tau, Indra. Risau aku duduk kat tepi tu kan. Okay, itu saja saya rasa. So saya berharap semoga walaupun mungkin you ada rasa fresh kan sebab kita tak dapat buat gotong royong dan mungkin masa terlalu singkat untuk you panggil panel dan sebagainya, tapi saya tak nak you rasa macam tu sebab you have done a very good and excellent job. So jangan risau. So insya-Allah kita tunggu you punya report, insya-Allah macam presentation hari ni memang sangat perfect. Okay, kita tunggu report dan saya percaya report pun bagus. So insya-Allah kita dapat result yang bagus nanti, insya-Allah. InsyaAllah. So saya pun minta maaf juga tau. Sebab saya pun tak boleh nak buat Ahad ni sebenarnya. Saya takut saya tak boleh fokus dengan sama team dengan student yang nanti tanyalah apa kan. Tak ada masalah. But madam, I really thank you so much to reschedule your schedule to come today to our presentation. Thank you so much. Okay, you're welcome. Saya pun kesian juga kat you kan. So, sebab saya tengok kesungguhan you untuk betul-betul buat presentation ni. So, itu saja daripada saya. Saya rasa, saya tak ada soalan langsung sebenarnya. Okay. Ataupun ada apa-apa soalan? Tak ada. Jadi kalau tak ada apa-apa, saya rasa terima kasih pada semua presenter yang mendengar atas kehadiran. InsyaAllah kalau ada rezeki, madam kita jumpa lagi. InsyaAllah. Jadi kalau tak ada apa-apa, ada soalan? Last round? Tak ada Kalau tak ada, kita tutup. Jumpa lagi. Okay, screenshot sikit. Gambar. Ambil gambar. Semua aku siapa cek yang dah tanya dah. A+ ke insya-Allah. Kan. Okay, ready Okay. Alright. Okay, so thank you so much atas masa dan juga kelapangan tuan-tuan dan perempuan. Kita jumpa lagi insya-Allah. Thank you so much. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Thank you, madam. Bye. Thank you, Zara. Thank you.